Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dengan rahmat dan limpah karunia-Nya. Jumpa kita sekali lagi pada petang ini dalam majlis membaca kitab Adab Suluk Al-Murid. Prosedur, langkah-langkah bagi menuju Allah Ta'ala bagi seorang murid. Murid ialah mereka yang berkehendak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita pada peringkat berdamping dengan Syekh. Haji Hamdan boleh masuk duduk sini. Berdamping dengan Syekh, berdamping dengan guru, dan bagaimana cara memilih guru dan adab-adab kita dengan guru. Sebelum kami mulakan majlis dengan bacaan ratib al-atas kita, suka saya menyebut sedikit tentang adab kita dengan orang-orang saleh, khususnya pada wali-wali Allah. Ketahui tuan-tuan sekalian ya, bahawa ada yang nama wali tu ada. Siapa tak percaya adanya wali, kafir hukumnya. Kerana dalil-dalilnya itu cukup dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ashabul kahfi tu wali, Siti Maryam tu wali. Ya, jadi kalau kita tak percaya wali, kafir hukumnya. Cuma nak menentukan siapa wali tak siapa wali, hanya Jauhari mengenal manikam. Allah yang menentukan siapa wali, siapa bukan wali, dan ada setengah-setengah hamba-hamba Allah Ta'ala mengetahui, mengenal mereka itu. Mengenal mereka itu tentang siapa-siapa orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokoknya lah, kita kenal seorang wali ke, kita tak kenal seorang itu wali ke, martabat seorang wali, pangkat seorang wali adalah tinggi, sangat tinggi selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya wali-wali bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi sekali martabatnya. Sebagaimana kita ketahui bahawasanya nabi-nabi zaman dahulu, nabi-nabi Bani Israel khususnya kaum Bani Israel, mereka ada nabi ramai sehingga setengah riwayat mengatakan capai puluhan ribu bilangannya. Bani Israel, ramai sekali nabi-nabi Bani Israel. Umat Muhammad berapa orang nabinya? Satu saja, baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun mana lebih istimewa, umat Muhammad ke Bani Israel? Sudah tentu umat Muhammad. Maka peruntukan untuk para nabi-nabi Allah Ta'ala gantikan untuk wali-wali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali-wali ya, para wali-wali adalah gantian. Dan mereka ini daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan mereka sangat istimewa. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, berapa banyak ya kisah antara seorang nabi dan seorang wali. Dan nabi-nabi sendiri, nabi-nabi ada keistimewaannya, wali-wali ada keistimewaannya, dan mereka sangat menghormati, dan kalau nabi-nabi menghormati pada wali-wali, memuliakan pada wali-wali, kerana mereka tahu martabat wali-wali itu macam mana, walaupun dia lebih tinggi pangkatnya, walaupun nabi-nabi lebih tinggi pangkatnya. Contohnya seperti siapa tuan-tuan sekalian? Contohnya seperti Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Siti Maryam bukan Nabi, confirm. Dia perempuan, dia confirm bukan Nabi. Nabi Zakaria berkahwin lama tak ada anak. Maka apabila dilihat Siti Maryam tu pangkat anak saudara, bonda Siti Maryam adalah adik kepada isteri Nabi Zakaria. Jadi pangkat bapa saudara lah, pangkat bapa saudara. Dia masuk tempat mihrab Siti Maryam, dia nampak banyak makanan musim panas, ada musim sejuk, musim panas. Maka dia tahu budak ni special. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di situ tu di mana? Di tempat di sisi Siti Maryam. Nabi berdoa di sisi seorang wali. Minta anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan aku satu anak zuriat yang baik. Sungguhnya kau Maha mendengar akan doa. Tak lama mengandung isterinya, dapat anak Nabi Yahya. Nabi tawasul dengan wali. Satu lagi siapa tuan-tuan sekalian? Nabi Sulaiman, raja. Ini kita nak sebutkan kebesaran para wali-wali ya, kebesaran pada wali-wali. Belakangan ini banyak orang persenda-sendakan wali ya. Imam Haddad menyebutkan bahawasanya Nabi, kau jangan sombong ya. Nabi memuliakan pada wali-wali kerana Allah memuliakan siapa saja dia nak muliakan. Kerana Allah Ta'ala nak memuliakan. Jadi Nabi-Nabi memuliakan. Siapa kita? Imam Haddad mengatakan barang siapa memperlekehkan pada wali-wali, apatah lagi mempersendakan wali-wali, ditakuti mati dalam su'ul khatimah, mati kafir. Senang cakap. Kerana apa? Pangkat kewalian ini adalah tinggi karuniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri. Kau menghinakan wali itu bermakna kau menghinakan karuniaan Allah. Dan boleh cepat dapat husnul khatimah ke? Husnul khatimah lebih tinggi lagi. Nabi-nabi pun takut tentang khatimahnya itu. Nabi-nabi pun takut ya.
Ibarat pangkat datuk, satu pangkat yang tinggi, pangkat yang mulia, pangkat yang dihormati. Kita perlekehkan, kita ketawakan, tiba-tiba kita jumpa tuanku, kita minta dia beri pangkat Tan Sri, boleh dapat ke? Tak kena jail dah cukup bagus. Allah, kita perlekehkan pada wali-wali. Siapa lagi dengan wali-wali? Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu besar, angin pun bawah perintah beliau, jin dan segalanya semua itu, haiwan-haiwan semua. Minta tolong siapa? Khidmat untuk pindahkan singgasana Puteri Balqis dari negeri Yaman bawa pergi Syam. Siapa yang bawa itu? Wali daripada datuk penggawa dia. Yang didoa setengah kelipan mata sudah ada singgasananya. Wali Nabi Sulaiman kalau dengan doa saja boleh jadi, boleh dapat semua. Dia Nabi dan Rasul, ada mukjizatnya. Tapi nak menunjukkan penghormatan dan keistimewaan yang ada pada wali, seorang wali min aulia. Siapa lagi antara Nabi dengan wali yang kita boleh lihat? Di sini kita nak menegaskan di sini supaya jangan kita berani berlaku biadab terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam-macam persendakan Allah, memang kau susah nak kita nak bilang tak beriman kepada Allah Taala tu tak berani ya. Tapi menunjukkan kau tak percaya tentang, tak memuliakan siapa dimuliakan oleh Allah. Kau tak percaya Allah tu Maha Kuasa untuk melantik seorang orang tertentu di kalangan hamba-hambanya. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam itu setengah ulama mengatakan bahawasanya beliau itu bukan nabi, bahkan wali. Ya, bahkan wali. Baik, kalau Nabi Khidir itu nabi, pangkat tinggilah, kita bilang senior officer. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Nabi dan Rasul ulul azmi belajar dengan seorang nabi juga. Nabi pangkat tinggi belajar dengan nabi pangkat yang tak begitu tinggi. Tetapi kalau Nabi Khidir itu wali, bermakna lebih istimewa tau. Nabi, Rasul, ulul azmi, pemimpin Nabi Bani Israel belajar dengan seorang wali. Takkah tinggi martabatnya tu? Menunjukkan terlebih istimewa lagi. Kalau dia wali, menunjukkan terlebih istimewa lagi pembelajarannya itu. Dan siapa guru, siapa murid. Dan lulus tak itu murid? Tak lulus. Tak lulus. Allah tu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Siapa lagi tuan-tuan sekalian? Siapa lagi? Nabi kita SAW dengan Uwais Al-Qarani. Nabi pesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, pesan dengan Sayyidina Ali, kalau engkau jumpa Uwais, minta dia doakan kau. Cuba Nabi bilang, kalau engkau jumpa Uwais, katakan aku dah doakan dia. Oh, Uwais bukan main happy. Ataupun kalau engkau jumpa Uwais, wahai Umar, kau doakan Uwais. Oh, Uwais amin dan tadah tangan sebab Sayyidina Umar sahabat Rasulullah. Tapi bukan begitu. Apa kurang Sayyidina Umar? Apa kurang Sayyidina Abu Bakar? Baginda sallallahu alaihi wasallam masih berada di situ, dan baginda pesan kalau jumpa Uwais, minta Uwais doakan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nabi dan seorang wali. Satu lagi nanti siapa tuan-tuan sekalian? Nabi Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi. Selagi ada Imam Mahdi, selagi itu yang tampil menjadi imam ialah Imam Mahdi, bukan Nabi Isa alaihissalam. Maka jangan kita perlekehkan pada wali-wali min auliya illahi salihin, jangan kita persendakan. Tinggi martabat mereka itu, ya. Tinggi martabat mereka. Yang ada orang sanggup cakap lancang-lancang, sanggup lucah-lucah. Jangan, bukan itu adab kita orang ahli sunnah wal jamaah. Bukan begitu adab kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Jadi kita jaga tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah golongan kita tidak sedemikian begitu. Cuma kita jangan terikut-ikut akan golongan-golongan yang memang sebetulnya akidahnya dah lari. Sebab itu dia bikin apa-apa semuanya bercelaru. Semuanya bercelaru, semuanya bikinnya apa. Semuanya tu jangankan kata para wali-wali, Nabi pun mereka sanggup kutuk. Nabi Muhammad pun mereka sanggup kutuk, ya, orang-orang kayak gini. Maka kita jangan pengaruh dan jangan kita pandang apa perkara ini. Kalaulah ada kawan kita yang mulutnya lancang begitu tuan-tuan sekalian, apa kita nak buat dia? Kalau kita tak tampar dia sekalipun, ngadukan dengan jabatan agama. Paling-paling tidak. Biar dia kena panggil, biar dia kena diberi nasihat yang sepatutnya. Kita tidak ada daya kuasa. Kalau kita ada kuasa, memang kita tempeling, kita tampar. Itu selayaknya. Itu selayaknya. Tetapi kita tidak ada daya upaya. Nabi bilang kalau kita tak nampak satu kemungkaran, kita tak mampu tegur dengan tangan, maka dengan lisan. Kita nasihat, mereka tak akan dengar, maka mereka persendakan lagi. Maka paling-paling tidaklah kita ngadukan dengan jabatan agama, tuan-tuan sekalian. Ya. Begitulah kita balik semula dengan acara kita. Kita bacakan petang ni, baca Ratib Al-Atas. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم أن الله تعاشوا برحمته والمغفرة ثبكم الله. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته بأن الله من درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروهم من جميع سادتنا علي بعلوي أن الله من درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة على أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا أزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شيخنا بن عبد الله باراس وصولهم وفروهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم عن درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد الحسن العطاس وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم برحمة المغفرة. ثابكم الله. الفاتحة.
الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا مشايخنا في الدين مع اللطف والعافية على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وتقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا دعمنان ولكل نة صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Ada bunyi lagu. Tuan-tuan bermohonkan hajat masing-masing kepada Allah Ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sedikit komen tuan-tuan ya, sebelum kita mula baca kitab kita. Walau macam mana apa sekalipun, baik kita belajar ke apa semua, kalau kita datang bersua muka tu jauh lebih baik daripada kita belajar dalam internet, walau live sekalipun. Sudah tentulah sekarang ni kita memang dalam PKP, memang tak boleh tidak lah. Dan kalau umpamanya tuan-tuan yang berada di tempat yang jauh, suka nak ikuti kuliah daripada internet ini, memang baguslah. Kalau kita sekampung, setaman, satu surau, sengaja tak nak pergi surau pasal penat, pasal malas, umpamanya lah, kita nak hanya tengok daripada internet pun, tengok sama juga, aku kat rumah lagi lesa, tak boleh, tak sama fadilatnya. Kalau kita ni kena uzur, kalau kita dalam uzur, kita bikin apa semua, walau apa termampu oleh kita sederhana pun, markahnya sama juga. Tapi kalau kita tanpa uzur, sengaja nak di rumah, pahalanya tak sama, keberkahannya tak sama. Tambahan pula kalau kita tengok live sama kita tengok live through internet, sama kita tengok live depan majlis ilmu itu. Kalau dalam depan majlis ilmu tak ada terdengar bunyi-bunyi muzik boleh termasuk tadi. Kalau kita tengah tengok live, kita tengok live dengan internet, tengok live, nanti keluar WhatsApp siapa hantar, tengok Allah semua gitu. Ada boleh gangguan-gangguan boleh masuk. Begitu juga kalau baca Quran tuan-tuan sekalian. Baca Quran daripada handphone bagus ke daripada mushaf tu bagus? Dah tentu mushaf lagi bagus. Dah tentu dengan mushaf tu kita tak boleh tidak, confirm mesti kena ambil wuduk. Dan mushaf tu mushaf semata-mata. Kalau kita pakai handphone ini berkongsi macam-macam tau. Kalau kita baca Quran, umpamanya perumpamaan kita pakai handphone ni, seperti kita baca Quran, di bawahnya ada majalah, macam-macam majalah, ada surat khabar, ada apa semua. Tengah kita baca, muka surat ini naik. Tengah kita baca Quran, muka surat itu naik. Tapi kalau kita baca mushaf, tak begitu tuan-tuan sekalian. Kalau kita baca dalam handphone ini, kita tengah baca, tak tahu WhatsApp masuk. Kita tengah baca, tak tahu telefon berdering. Kita tengah masuk, kita tengah baca, tahu-tahu SMS masuk. Allah, macam-macam semua begitu. Macam mana sekalipun apa-apa yang original tu yang terlebih baik. Sambung baca kitab kita tuan-tuan sekalian ya. Meletak kepercayaan kepada syekh, kita sudah sebut ya. Jangan kita merasa bahawa syekh tu mengabaikan kita ataupun syekh tu tidak mempedulikan kita ya. Kita katakan tadi, kadang-kala guru-guru kita, syekh-syekh ni sebahagiannya adalah wali min auliyaillahis salihin. Dan yang ada murid dia nak test ini cikgu aku ni wali ke tidak. Makin seorang wali tuan-tuan sekalian, kalau makin dia dapat kesan bahawasanya orang nak test, nak uji kewaliannya, makin dia tutup, makin dia tak nampakkan, makin nanti dia sengaja kadang-kadang dalam perbualannya ke ataupun dalam pergaulannya ke, dia sengaja menimbulkan satu perkara-perkara yang membuat orang membuat orang tak jadi nak ingat dia wali. Aku ingatkan wali rupanya guru aku. Tidak. Kadang-kadang dia test gurunya ni boleh baca hati dia ke tidak. Dia boleh test, dia test. Guru tengah mengajar, dia test nak tengok. Dia bisik dalam hati, dia cakap. Kadang-kadang tahan dia kutuk guru dia tau. Dia nak dalam hati, dia nak tengok guru ni ada reaksi ke tidak. Namanya wali. Makin apa kita nak test dia, makin dia tahu kita nak test dia, makin dia bawa selamba, dia bawa cerita lain, buat apa. Terus dalam hati kita, ni bukan wali ni, bukan wali. Dalam hati bagus, alhamdulillah, aku dapat menutupi diriku daripadamu. Kita jangan nak uji-uji. Ya, kita sudah mengatakan bahawasanya wali-wali ini tuan-tuan sekalian, segala karamah-karamah yang ini kita sebut dia sebahagian daripada syarahnya dahulu. Segala karamah-karamah itu adalah kemuliaan ya, Allah Taala berikan.
Dan tidak semuanya boleh nampak. Wali-wali ni, segala apa yang kita nampak karamah-karamahnya itu, ya, hanya segelintir, sekelumit daripada apa karamah yang dia ada. Kita bilang hanya the tip sahaja. Tip of the iceberg saja, sedikit saja. Tetapi sebetulnya yang ada pada dia tu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan wali-wali adalah mastur. Nabi-nabi adalah masyhur. Nabi-nabi kena sebut, saya Nabi, bilang sana. Dan apalagi kalau Rasul, kena isytihar, kena panggil orang. Wali-wali sembunyi. Wali-wali sembunyi. Dan wali-wali apabila orang mengetahui akan karamah dia, dia punya aib. Sebab mereka tu menunjuk, mereka tu menyembunyikan kebaikan mereka, amalan mereka. Macam kita menyembunyikan cela dan jelek kita. Maka segala baik mereka, apalagi karamah mereka, mereka sembunyikan. Kalau orang dapat tahu karamah mereka, mereka aib, mereka malu. Malunya seperti apa? Seperti orang perempuan kalau dalam haid, tak tahu jalan kainnya merah, orang bilang, akak, kain akak merah. Malu tak? Kan malunya tak tentu arah begitu ya. Wali-wali kalau orang nampak karamahnya, kenapa tuan-tuan sekalian? Bukan, awak nampak ya, tadi saya jalan atas saya ya. Awak nampak saya terbang ya. Itu namanya Aladin. Wali-wali kalau orang nampak dia malu, kenapa? Sebab dia senantiasa menganggap diri dia. Dia senantiasa menganggap diri dia, inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin. Tiba-tiba ada keistimewaan orang nampak si minaz zalimin ini tak ada apa-apa. Si minaz zalimin ini tak ada special. Orang ternampak, malu dia. Malu dia. Umpamanya lah seperti kita hanya kerja tukang kebun saja. Sekali orang ternampak kita ada rupanya sebetulnya kita ada medal besar, kita pakai tanjak lagi. Malu tak nak mengata, saya tak apa-apa. Tak ada, awak punya memang awak layak bermedal dan bertanjak, berterima anugerah. Saya hanya tukang kebun, saya tukang kebun. Dia hanya pandang diri dia dengan kerendahan. Itu pada wali-wali. Dan yang kita nampak karamah mereka itu semua tuan-tuan sekalian, tidak lain daripada yang pertama yang kita nampak itu adalah kadang-kadang yang kita nampak itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Memang semuanya itu adalah sekelumit daripada apa yang mereka ada. Tapi dengan izin Allah mereka menampakkan karamahnya. Dengan izin Allah mereka menampakkan karamahnya, ya, dengan izin Allah Taala. Kerana sebab-sebab tertentu. Kerana sebab-sebab tertentu. Baik, yang ada kita nampak karamah wali-wali itu bahawasanya kita ternampak. Ternampak. Bukan disengaja tunjukkan. Disembunyi punya sembunyi, Allah punya hendak membukakan keistimewaan hamba ni. Sembunyi punya sembunyi, orang ternampak, orang ternampak. Seperti contoh, seperti contoh Habib tinggi kita, Habib Muhammad bin Hassan Al-Adrus, keramat Batu Pahat, Makam Bukit Cermai. Dia sezaman dengan Habib Noh Singapura. Dia kalau dulu ni cerita 200 tahun dulu, belum ada jembatan-jembatan dari satu sungai ke satu sungai semua, naik penambang saja, naik perahu saja. Nanti nak naik perahu, nanti dulu Habib perahu penuh, kena tunggu giliran lain. Macam cerita apa tu, Pendekar Bujang Lapuk lah. Aku tak boleh, aku nak cepat. Maka dia sembunyi-sembunyi, orang tak nampak, dia balik sana, semberang sungai dia jalan. Pun orang ada ternampak juga. Macam Habib Noh Singapura. Kalau nak jalan atas saya, nak pergi ke pulau-pulau selatan, pulau Belakang Mati, Pulau Berani semua tu, malam-malam gelap-gelap, nanti orang tengok, kau tengok Habib Noh, kau tengok Habib Noh jalan atas saya. Semberang pulau-pulau. Dia tak siang-siang hari. Sembunyi-sembunyi. Ternampak. Yang kedua, yang kita boleh ternampak akan karamah mereka itu, ialah seperti apa tuan-tuan sekalian, adalah karamah mereka itu kita ternampak kerana dia tak tahu itu karamah tu. Dia ingatkan it's a normal thing. Dia ingatkan it's a common thing. Everybody macam dia. Maka dia buat selamba saja. Dia tak tahu rupanya itu keistimewaan. Contoh, yang budak yang belajar dia dengar guru yang mengatakan, kalau kau penuh keyakinan kau baca bismillah, kau jalan atas air aja boleh. Terus sejak daripada itu dia kalau pergi sekolah tak naik perahu, jalan atas air. Dan dia ingatkan cikgu dia dah cakap begitu, cikgu dia pun begitu, classmate dia pun semua begitu. Dia pun jalan. Satu hari ajak gurunya datang rumah, tuan guru, mak ajak datang rumah, dia kenduri. Guru dah sampai tepi sungai, tebing sungai, mana perahu kau? Saya mana pakai perahu lagi, kan tuan guru bilang jalan atas air. Jadi dia kan cikgu dia tu macam dia. Dia kan cikgu tu macam dia. Jadi saya jalan atas air, cikgu. Jalan atas air. Kau dah sampai level ni, aku belum sampai level ni. Dia ingatkan dia dan cikgunya dengan classmate-nya semua boleh jalan atas air. Lepas itu dia jalan, dia ingatkan macam biasa. Subhanallah. Dan perkara-perkara gini tuan-tuan sekalian,
Ulama selalu mengatakan kita kalau ada guru, dua kita kena jaga. Satu guru wali, satu guru tua. Dia kalau cakap jangan kita, bukan kita bilang tak ambil bulat-bulat, tapi kena jaga sikit. Guru tua takut ingatan dia tu bercelaru, umur 89. Yang ada nyanyuk. Yang ada memang bercelaru. Setengah-setengah guru kami dah sampai umur 90 lebih, dah mula nampak nyanyuknya baru dalam majlis perjumpaan hari raya. Majlis hari raya Uad di Kota Tarim Hadramaut. Tak tahu dia berucap, tak lama lagi, beliau ni memang minat sangat dengan Ramadan. Suka sangat bulan Ramadan. Tak lama lagi kita nak menyambut bulan Ramadan, hanya tinggal berapa hari, seronoknya nak masuk bulan Ramadan. Baru selepas berapa hari Ramadan, semua tengok menangis, kita tengok rupanya guru kita dah ingatannya dah lari. Wali walhal ya. Jadi satu kita kena jaga guru tua, kadang-kadang ingatan dia bercelaru. Satu kalau jaga guru kita wali. Kalau guru kita kemungkinan dia wali, hati-hati tau cakap dia. Kerana dia mencerita itu, dia mencerita ini. Nanti dalam hati kita, ya ke? Jangan kita nafikan. Jangan kita bilang, ni dongeng lah, ni pura-pura. Pada dia memang betul berlaku. Dan pada dia it's a common thing. Sebab itu ni akan kawan-kawan dia pun begitu. Nanti dia bilang, boleh nampak, boleh dengar. Aku tak pernah nampak pun. Aku tak pernah dengar pun. Maknanya dia dengan orang-orang sekategori dengan dia boleh nampak. Boleh nampak. Jadi yang kadang dia tersebut, dia cerita tu semua tu adalah kadang-kadang sebab apa tahu, dia tak sangka itu karamah. Dia kan it's a normal thing. Anybody also dapat. Rupanya hanya dia saja. Lepas tu kita tak nampak. Baru kita, tadi aku dengan Kiai Fulan, aku nampak gini lah rupanya benda tu special. Pada dia tu benda tu biasa. Satu lagi yang kita boleh ternampak karamahnya, ini semua syarah daripada kitab kita semua ya. Yang kita boleh ternampak karamahnya, yang pertama tadi kita bilang ternampak. Yang kedua, dia selamba dengan kan is normal thing. Yang ketiga ialah apa tuan-tuan sekalian, berlakunya ternampak karamahnya dalam dia punya hal. Hal tu kalau orang bahasa kasar kita menurun. Dalam keadaan dia uncontrollable istilahnya. Uncontrollable. Hal dia datang. Kadang hal dia datang bila tahu? Dalam sembahyang. Setengah-setengah wali kalau dalam sembahyang dia punya baca dia terpekik, kadang-kadang termenjerit kadang gitu. Sebab jiwa dia sedang bicara dengan Tuhannya. Jiwa dia merasa dia dosa, jiwa dia merasa rindu dengan Tuhan dia, jiwa dia takut. Maka kerana jiwa itu bercakap dengan Tuhannya tu, maka itu uncontrollable. Ada di antara setengah para habaib kita kalau sembahyang kita tengok lain cara baca dia. Bukan dia buat-buat dan tak boleh buat-buat. Itu jiwanya sedang berkata dengan Rabbnya. Jiwanya sedang merintih depan Rabbnya. Jiwanya sedang terperanjat teringat dosanya depan Rabbnya. Maka keluarlah. Itu semua tu hal. Uncontrollable. Hal. Yang berikutnya, kita boleh ternampak karamahnya ialah kenapa? Dicabar. Pantang dicabar. Jadi terus. Kiai Syekh Ahsyad Al-Banjari, ulama besar, lebih kurang 300 tahun dahulu. On the way balik daripada Mekah, kapal pergi ke Betawi. Betawi itu Jakarta lah. Dari Betawi baru naik perahu balik ke Banjar lah. Kapal besar sampai ke Jakarta. Di Jakarta, tiba-tiba dia sembahyang dengan grupnya, tak ngadap mihrab masjid, ngadap lain hala. Orang bilang, wah ni Tuan Syekh ajaran sesat lah, tak betul lah, tak begitu-begini. Kenapa awak sembahyang begini apa semua? Dia bilang, kerana mihrab awak salah, tak ngadap kiblat. Mana Tuan Syekh tahu? Buka tingkap, kan Kaabah sana, nampak Kaabah. Dari Betawi di Jakarta nampak Kaabah. Karamahnya dicabar ni pasal. Satu lagi siapa? Syekh Tok Kopalo. Tok Kopalo tu namanya Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Zainal Abidin Al-Aidrus. Bangsa Al-Aidrus ya. Dia sezaman Habib Noh Singapura juga, Tok Kopalo. Zaman dia ada menjadi penasihat tuanku, British tak boleh pegang Terengganu. British masuk, British punya officer masuk. Suruh sign begini. Tok Sultan kena agree begini. Tok Kopalo bilang tak mau, bertegas. Tak mau. British paksa juga. Begitu Britishnya paksa, dia nak bangun, tak boleh bangun, punggung dia melekat pada bangku. Kalau dia nak dengan bangku-bangku sekali dia jalan. Tak boleh nak bangun, punggung dia melekat. Maka Tok Kepala bilang, sign, katakan, tarik balik kau punya arahan itu tadi. Mau tak mau, dia cuba-cuba punggung dia melekat, sign, cancel apa yang tadi dipaksakan tuanku, cancel. Baru dia boleh terangkat, baru boleh jalan. Semua tu dicabar, pantang dicabar jadi. Ya.
Itu karamah wali-wali, karamah wali-wali ya, yang kita ternampak, kita nak suruh-suruh dia nampak tak boleh. Nak suruh-suruh dia nampak tak boleh, semuanya begitu. Mukjizat Rasulullah sendiri saja pun tak anytime Nabi nampakkan. Nabi time boleh sembuhkan orang semua orang. Nabi sendiri time Nabi luka. Nabi time naik Mi'raj, Nabi tak sampai satu malam pun, hanya beberapa detik sudah naik, pergi ke Palestin, naik atas dan turun balik. Biasanya Nabi jalan kaki, biasanya Nabi naik keldai, biasanya mukjizat sendiri tak senantiasa dinampakkan. Ini kan pula karamah, tuan-tuan sekalian ya. Baik, awas, jangan sekali-kali anda menuntut dari syekh supaya menunjukkan karamahnya, atau supaya ia menyingkap rahsia-rahsia hatimu. Sebab yang gaib itu tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dia test tahu, dia sengaja depan cikgu dia cakap bukan dalam hati, dia nak tengok cikgu dia dapat kesan ke tidak. Lebih daripada kesan, tapi dia buat tak nampak. Ya. Kebolehan seorang wali paling banyak ialah Allah Taala menyingkapkan baginya sesetengah dari perkara-perkara gaib pada masa-masa yang tertentu sahaja dan tidak senantiasa. Tidak senantiasa ya. Jadi bukanlah. Dan kalau orang ternampak karamah dia lagi tutup punya tutup ya. Lagi tutup punya tutup. Seperti siapa? Ada seorang wali, Imam Ghazali ada tukil dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada disebutkan orang dah mula dapat kesan dia punya wali. Orang dapat kesan kewaliannya, orang dah mula salaman cium tangan dia, orang dah mula nak minta doa dia. Apa dia bikin? Dia pura-pura masuk ke tempat mandi, tempat pemandian Arab kan, negeri Arab ada mandi-mandi awam situ kan. Dia masuk tempat mandian mandi, dia ambil orang punya tuala, orang punya kain semua, dia ambil curi bawa keluar. Orang tangkap semua dia, pencuri baju. Sekali dia tengok, engkau, kita adalah ingatkan kau orang baik, orang soleh apa semua, kau punya pencuri rupanya. Dah orang lepas tu tak umpamakan dia, tak apakan dia, lega hati aku. Kalau kita makin tayang-tayang ya, baik itu kalau makin tayang-tayang tunjuk-tunjuk, mari anda ambil. Kan dah sembuh. Itu namanya bukan wali, itu magic show tu namanya. Itu namanya magic show. Kalau wali makin tutup karamahnya. Bukan makin dibuka-buka ya. Ada seorang sahabat saya jumpa seorang waliyah, Hubabah. Minta, Hubabah, Umi dipanggil. Tengok hati aku, nasihatkan itu. Aku jangan, nanti kau tak tertanggung. Tak apa boleh. Umi tu tengok dia. Lepas tu jangan minta-minta, nanti kita tak tertanggung tau. Kadang-kadang kita tak tertanggung. Kadang-kadang kita mendustakan dia. Ini sihir kita bilang. Kadang-kadang kita tak tertanggung, nanti kita jadi aib. Kita jadi aib. Maka Umi ni tengok dia, Umi bilang, kau ni suka banking dengan bini. Dengan kawan nampak berkawan mesra lagi ya. Dengan bini selalu tengking dengan bini kau, semua salah belaka ya. Kau berkawan kasar dengan bini kau. Allah, terdiam sekali. Agak dia tengok, minta Umi tengok muka saya, Umi sebutkan. Dia ingatkan Umi bilang, awak sembahyang malam bagus ya. Awak gini. Dia ingatkan begitulah. Suruh cakap, dia cakap. Tak tertanggung depan kawan-kawan semua. Terdiam dia terduduk. Kau kat rumah banking dengan bini kau, marah kau, bully bini kau ya. Itu begini. Allah. Dia tak tertanggung sendiri. Sebab tu jangan minta. Nanti nampak buat kita benci dengan dia. Sebab kita tak akan tertanggung. Tak tertanggung. Tengok wali-wali punya cermat ya. Imam Sairi As-Saqati, wali besar. Imam Ghazali selalu tukil cakapan dia. Kalau jumpa Imam Bahlul, negeri Baghdad ya. Imam Bahlul tu namanya Bahlul. Pasal tu dia Bahlul. Bahlul kita bilang dia ni Bahlul. Ikut Imam Bahlul lah. PL itu begitu. Imam Sairi As-Saqati kalau jumpa Imam Bahlul nak cakap, nak tanya khabar pun lapis punya lapis, agak punya agak. Ini wali. Tapi ini wali yang kita bilang wali majdzub. Wali yang kita bilang orang kalau tak tahu kan dia orang gila ya. Dia main cakap, dia main lepas saja. Nak jumpa agak-agak ya Imam Bahlul apa buat di sini begitu begini, silap-silap Imam Bahlul baca dia kena maaf cakap kena cuci lah, ya. Takut. Yang ada orang pula jumpa wali dia baca doa. Yang ini pulanya bilang jangan minta wali bukakan karamahnya. Yang ada orang pula baca doa, ada tahu doa. Ada orang susun doanya, ya Allah lindungilah segala celah aku daripada pandangan wali ini. Allah, jangan. Wali ni tugasnya bukan mengaibkan orang. Kau pergi doktor, kau pakai baju vest yang apa? X-ray proof. Jadi kau ada kudis dekat dalam, ada tumbuhan dekat dalam, ada nanah dekat dalam. Doktor tengok, oh perfect, it's good. Kan biar doktor nampak.
Biar wali boleh tengok, dia boleh scan, dia boleh screen. Dia boleh scan, dia boleh screen, dia laser. Tahu-tahu kau balik dah baik sudah. Begitu ya. Begitu sudah. Jangan kau lindung. Dan dia tak akan mengaibkan orang. Dia tidak akan aibkan orang. Yang kita katakan tadi, satu, dia boleh nampakkan karamah dia seperti apa? Lantaran arahan daripada Allah Ta'ala. Contoh yang dalam kategori ini ialah Habib Ja'far bin Ahmad Al-Andrus. Bapa kepada Habib Ali, kita Batu Pahat. Guru saya Habib Husin Al-Haddad mengatakan, aku dalam banyak-banyak guru aku tak jumpa orang yang kasyaf dia tu, dia boleh baca orang seperti Habib Ja'far. Kalau panggil orang, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau buat benda ini, benda ini? Tak ada Habib, tak ada. Kau jangan bohong. Hari sekian, pukul sekian, tempat sekian, kau buat begini dan begini dan begini. Terdiam. Kau malu ya? Memang aku diarah untuk buka ini. Jadi yang ada lantaran arahan daripada Allah Ta'ala. Biar kau malu, biar kau aib, biar kau tobat dan tertebuslah aibmu di akhirat nanti. Ya, begitu. Seperti Habib Hasan Syatiri. Hasan Syatiri ya, kerana arahan orang tak boleh elak, orang tak boleh elak. Orang tak boleh elak. Ada satu budak, dia asalnya kan belajar pakai hafal-hafal. Dia belum tempoh balik tau, belum tempoh balik, dia nak minta balik. Dulu sekolah tarim, exam pun tak ada tau, dia tak ada penggal awal, penggal pertama, penggal kedua, semua tak ada. Baca kitab begitu saja. Dia nak minta balik. Maka gurunya tanya, kau dah khatam kitab sekian? Dah. Dia bohong. Kau dah hafal matan-matan sekian? Dah. Dia bilang. Dia main. Gurunya bilang, okeylah, aku tak ada masalah, tapi kena jumpa juga Habib Hasan. Jumpa Habib Hasan, Habib Hasan dah tak boleh tidak lah. Jumpa ngadap Habib Hasan aja. Habib Hasan bilang, kau bohongkan guru kau ya. Padahal guru belum lapor apa-apa pun, guru tak tahu pun murid ni belum. Kau bohongkan guru kau ya. Kitab sekian kau baru baca sampai muka sekian, perenggan sekian, baris sekian. Kitab sekian kau baru sampai, kau bait sekian kau baru sampai nombor sekian. Kenapa kau bilang ini dah sampai ini dan begini. Satu lagi, kenapa engkau dalam sujud engkau selalu berdoa, ya Allah lembutkanlah hati Habib Hasan, kasih aku balik. Orang punya doa dalam sujud pun dia boleh tahu. Kan baik kau berdoa, ya Allah biar aku jadi pintar, aku dapat belajar, dapat rajin. Kenapa Allah? Itu tak satu, semua dengan arahan Allah Ta'ala. Maka Habib bukakan. Banyak lagi perkara Habib Hasan Syatiri. Semua tu kota tarim tu, guru-gurunya tu semua of that level. Bangsa hati mereka tu memandang orang dengan kalbu. Sampai sekarang masih ramai guru-guru mereka yang begitu ya. Jadi diarah oleh Allah untuk sengaja buka. Barangkali ada murid yang ingin menguji syekhnya, lalu ia menuntut supaya syekh itu menyingkap rahsia hatinya. Pada lahirnya mungkin syekh itu tidak mahu menyingkap, tetapi berkemungkinan sekali secara batin syekh mengetahui apa yang terkandung di hati murid itu dan dapat menyingkap segala rahsia hati murid itu. Malangnya ia tiada mahu menyatakannya untuk memelihara rahsia si murid tadi, kerana tak nak aib murid itu terbuka dan untuk menutup rahsia dia. Jadi jangan orang tak tahu yang dia wali, orang tak tahu yang dia boleh baca hati orang. Dia buat selamba lagi. Tak tahu macam kita katalah, dia pergi klinik, dia tak tahu doktor dah scan dia, doktor dah x-ray dia, doktor dah laser dia, tak tahu dia keluar daripada klinik, dah sembuh je. Begitu wali-wali. Dia tak bilang pun awak ada penyakit apa. Dia scan, dia screen, dia x-ray, dia laser, tak tahu kau keluar dah baik dah. Dia tak bilang pun, saya nampak awak ada sakit ini, saya buat treatment ini. Dia tak sebut pun. Tak tahu kau balik dah sembuh je dah. Begitu ya. Dan untuk menutup hal dan keadaannya agar tiada terdedah kepada ramai. Ini namanya wali mastur, tuan-tuan ya. Wali mastur. Wali terbagi kepada tentang mastur dan masyhurnya terbagi kepada 4. Wali-wali. Ini kita dah baca sebelum PKP. Kerana kita ulang tajuk ini, sebab itu kita sebut lagi ya. Terbagi kepada 4. Yang pertama, wali masyhur. Yang mana orang tahu dia wali dan dia pun tahu dia wali. Istilahnya orang kampung semua dah tahulah, dah tak boleh nak hide lagi. Contoh dalam kategori ni siapa? Syekh Qadir Jailani. Dia boleh jalan atas air, dia boleh itu, dia boleh bilang dia naik ke langit apa semua, dan dia cerita dengan orang. Dan mereka ni semua dah riak free, ujub free, takabur free. Dia cerita dengan orang pun tak ada apa-apa pada dia. Dia cerita. Orang semua dah tahu dia wali dan dia tahu pun dia wali. Tu dah tak boleh tutup lagi. Yang kedua punya kategori, dia tahu diri dia wali.
orang tak tahu dia wali. Banyak. Dia tahu diri dia wali, orang tak tahu dia wali. Tutup punya tutup. Dan biasanya apabila Allah Ta'ala bukakan, orang dapat kesan kewalian dia, orang dapat tahu dia wali, besoknya dia meninggal dunia. Besok dia meninggal dunia, seperti salah seorang habaib kita di Khuraidah Al-Attas bangsanya. Ada seorang, ini cerita zaman-zaman dahulu kala lah ya. Ada beberapa pemuda datang dari Kota Tarim ziarah dia. Habib minta doa begini. Maka Habib bilang, kau nak minta doa aku, kau tahu tak wali kutub zaman ni siapa? Tak tahu Habib. Orangnya begini, tinggalnya di sini, tempatnya begini. Itu pakcik rumah kita dekat kampung kita. Habib Fulan tu kampung kita. Dia rupanya tak ada orang sangka dia wali kutub. Dia balik jumpa sama Habib yang tu, dia pergi, Habib, tadi aku balik Khuraidah, Habib Fulan minta doakan. Apa dia bilang? Dia bilang kau gini. Oh, dia cakap begini, besok meninggal Habib ni. Rahsia dia terbuka saja dia meninggal. Memang tak nak nampakkan. Jadi dia tahu diri dia wali, orang tak tahu dia wali. Satu contoh, ada seorang alim Habib pergi ke negeri Qahirah, Mesir. Kalau zaman dulu lah ya, Habib-Habib ni kalau daripada Hadramaut pergi ke Mesir tu macam kita pergi New York gitulah rasanya. Mesir kan ada hiburannya, ada apa semua. Habib ni jalan, dia buta tau, tapi orang pimpin dia. Tapi dia yang bilang belok kanan, belok kiri. Habib ni bawa ke mana? Dah sampai dah. Dah sampai dah. Ingat nak pergi ziarah makam ke kan? Kedai kopi. Kalau dulu punya kedai kopi punya standard bagi alim ulama macam kita macam kedai bar lah. Umpamanya ya. Habib ini kedai kopi Habib. Tak apa. Masuk jumpa tukang buat rotinya. Apa kau buat di sini? Habib, kau tahu aku? Ya. Apa kau buat sini? Tempat sini banyak orang lalai Habib. Tugasan aku di sini untuk berdoa dan memohonkan untuk mereka biar bala tak turun atas mereka. Ada tugasan. Semua orang lain tak tahu. Semuanya tak tahu. Toki dia pun tak tahu. Bahawasanya dia kerja di situ kerana tugasan. Dia tahu dia wali, orang tak tahu dia wali. Kategori yang ketiga, orang ramai tahu dia wali. Orang bilang dia karamah, dia doanya mustajab, dia begini. Dia mati tak pandang diri dia wali. Dia kalau pandang diri dia, inni kuntu minaz zalimin. Contoh dalam kategori ini siapa? Contoh dalam kategori ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, bapa mentua Habib Umar. Orang sebut dia wali, mati-mati dia tak nak sebut dia wali. Mati-mati tak nak. Orang minta dia doa, ditolak balik, minta orang bacakan doa. Begitu ya. Kalau orang bilang dia wali, siapa bilang aku wali? Ya Allah, aku begini wali, menangis dia. Bukan. Korang yang baik, husnuzan aku, kau bilang wali, aku tak ada benda begini. Dia tak ada, kalau sangka diri dia berdosa begitu saja ya, dalam kategori ini. Bahagian segala tanda-tanda kewalian ada pada diri dia. Yang keempat, yang dia tak tahu dia wali, orang pun tak tahu dia wali. Jadi dengan ini dia tak tahu. Dalam kategori ini siapa? Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Dia tak tahu dia wali, orang tak tahu dia. Dulu panggilnya Ustaz Abdullah saja. Guru kita kalau panggil Ustaz Abdullah saja. Tetapi dia sendiri mengajar. Yang saya sebut ini pun dia yang mengajar. Wali kategori satu, kategori yang kita sebut ini, dia yang mengajar. Dia bilang, tapi wali yang kategori yang keempat ini akan tahu zahir punya wali lepas dia mati. Hari kematian dia akan berlaku begini-begini. Pada pengkebumian dia akan begini-begini. Berapa hari lepas kematian dia, orang akan dapat alamat itu dan ini dan itu semua. Dan perkara yang dicakapkan semua tu zahir daripada kematian dia sendiri. Begitu. 4 begini ya. 4 dia tahu dan yang ada orang tak tahu. Ini kisah wali-wali ya. Dengan ini kita kena anggap mungkin fulan wali, mungkin fulan wali. Yang satu saja kita tak boleh anggap dia wali. Berdosa besar kalau kita anggap dia wali. Siapa? Nak tahu orangnya? Tengok cermin, nanti nampak. Yang dalam cermin tu kau tak boleh anggap. Kalau gitu entah-entah aku ni wali tak? Yang aku ni tak sedar aku wali. Aku punya aku wali agaknya tak? Baik tu aku rasa macam lain macam aja. Jangan angan-angan. Na'udzubillahi min zalik. Kita dapat jadi orang yang dapat taubat senantiasa atas dosa kita tu dah cukup baguslah. Jangan nak angan-angan. Sebab itu kitab ini menyebutkan gitu ya. Jangan kita nak angan-angan. Minta tunjuk-tunjukkan wali-wali. Yang ada dia sendiri tak tahu dia wali. Siapa lagi tak tahu dia tak tahu dia wali dan orang pun tak tahu dia wali tahu. Imam Mahdi nanti. Orang kau tahu dia Mahdi dari sekarang orang dah jumpa sama dia, dia siapkan itu dan ini untuk dia. Dan kalau dia tahu Mahdi, besok dia nak isytiharkan diri dia Mahdi, baru malam ini Allah Ta'ala downloadkan dia. Inputkan dia. Dia adalah Imam Al-Mahdi. Ketika ini Mahdi tu kategori yang keempat.
Dia tak sangka diri dia, dia tak menduga diri dia, dan orang pun tak menduga dia tu adalah Imam Mahdi. Selalu datang batu pahat. Apa? Baik. Sebab orang-orang ahlillah, iaitu orang-orang yang menyediakan diri untuk mengabdi kepada Allah radhiyallahu anhum, sangat mengutamakan menutup rahsia-rahsia dirinya dan sangat jauh berkeinginan untuk menunjukkan karamah dan perkara-perkara yang luar biasa kepada orang ramai, meskipun mereka berkuasa untuk melakukannya serta diizinkan untuk melahirkannya. Tidak, ya. Jadi jangan kita sangka segala karamah, benda-benda pelik semuanya adalah karamah, ya. Ini kita perlu banyak syarahnya biar kita faham. Sebab wali-wali ni bukan kita ada kursus wali, bab wali. Jadi kita kena detailkan. Bukan kita ada persatuan wali-wali. Senanglah aku nak jumpa interview. Bagi lama-lama awak sudah jadi wali, bagaimana keadaan awak jadi wali? Tak ada begitu, ya. Jadi kita kena jelaskan biar kita faham. Jangan kita nafikan dan jangan kita ta'assub. Dalam perkara-perkara yang luar biasa ni, tuan-tuan sekalian, ya. Lepas tu kita baca kitab ni kadang-kadang satu perenggan kita baca satu sesi. Satu sesi hanya baca satu perenggan, sebab banyak yang nak di perkara hubung kait yang nak dijelaskan. Kadang-kadang kita baca dapat 2-3 muka surat, ya. Dalam perkara-perkara luar biasa ni tuan-tuan sekalian, ya, tidak semua luar biasa adalah karamah, ya. Perkara-perkara luar biasa ni terbagi kepada 7. 7 plus 1. Yang plus 1 ni sebetulnya bukan luar biasa lah, tapi kita selitkan aja lah juga. Pertama, perkara luar biasa ialah mukjizat. Tidak berlaku kecuali pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dah tak ada lagi yang zahir depan mata kita, tetapi nanti akan muncul balik Nabi Isa alaihissalam. Itu mukjizat, ya. Yang kedua ialah irhas. Irhas ialah perkara-perkara luar biasa, supernatural things yang berlaku pada seorang sebelum dia jadi nabi. Seperti nabi kita masih kecil, Hajar Aswad keluar cium Nabi. Bukan Nabi kucup Hajar Aswad, Hajar Aswad kucup Rasulullah. Seperti Nabi masih kecil, Halimah Sa'diyah pangku Nabi naik keldai nak balik ke Taif, kaum Bani Sa'ad punya tempat sana. Dalam perjalanan dia nampak segala pepohonan, segala danting dan dahan, segala batu-batuan. Ucap selawat pada Nabi, ucap salam pada Nabi. Heran Siti Halimah sambil jalan tu. Itu irhas namanya. Itu irhas. Kita baca dalam berjanji irhasan li nubuwatihi. Irhas. Yang ketiga ialah karamah. Karamah hasil daripada wali-wali, dan syarat wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia orang beriman dan bertakwa. Kalau nampak orang bilang dia wali, zahir maksiat dia lakukan depan orang, isap rokok berdebas-debus ke, mengumpat ke, pandang wanita tak ada pantang ke, bersalaman dengan perempuan ke, ataupun kalau dah gurau senda dengan perempuan ke, apa semua cakap dusta, main keluar saja, cancel nama dia sudah, tu bukan wali. Tak ada wali yang begitu. Tak ada wali yang begitu. Tak ada wali yang begitu. Walaupun dia camouflage, dia cover diri dia pada kewalian, tak sampai maksiat depan-depan. Tak sampai maksiat depan-depan begitu, ya. Baik, ya. Jadi yang ketiga tu adalah karamah. Karamah hanya berlaku pada wali-wali, orangnya bertakwa. Yang keempat ialah apa? Kita namanya kan ma'unah. Ma'unah ialah bantuan Allah untuk orang-orang semacam kita sekalipun boleh dapat. Contoh, kita keluar bangunan saja roboh. Kita keluar saja sembarang jalan aja bangunan ni roboh. Agaknya aku ni wali agaknya tak. Aku keluar je dia roboh. Bukanlah, maksud Tuhan masih bantu kau. Kadang-kadang terlepas flight. Sekali kapal terbang meletup, kita terhempas. Wah, aku ni wali agaknya. Takkan lagi tu aja wali, ya. Ma'unah. Dulu ada kumpulan al-ma'unah. Jadi dengan bantuan Allah Ta'ala dia nak bikin macam-macam. Tu saya pun tak begitu faham cerita dia lah. Tapi ma'unah, al-ma'unah. Yang ketiga adalah ma'unah, iaitu bantuan Allah Ta'ala untuk orang-orang semacam kita. Kan kadang-kadang kita begitu kan. Kadang-kadang kita tengok, minyak tak cukup lah. Minyak dah habis. Aku rasa kalau dekat Batu Pahat ni, dari Parit Raja tak sampai ke bandar pun. Tapi di tengah-tengah highway boleh sampai Melaka. Agak-agak aku ni dah jadilah. Bukan, itu bantuan Allah Ta'ala. Untuk orang-orang macam kita tu namanya ma'unah. Baik, yang kelima boleh berlaku pada orang jahat sekalipun. Benda luar biasa. Hatta orang kafir sekalipun, namanya istidraj.
Lepas itu setengah-setengah padri-padri, setengah-setengah tok sami kalau dia jampi jadi orang sakit sembuh umpamanya. Dia boleh baca hati orang. Semua istidraj. Dia latih kerohanian dia boleh jadi ya. Itu istidraj. Setengah orang kafir boleh bikin macam-macam. Itu bukan karamah, bahkan itu istidraj. Yang keenam adalah ihanah ataupun taubih. Itu penghinaan. Ini terbalik daripada karamah. Iaitu setengah-setengah orang dia makin bikin nak menampakkan benda istimewa, makin jadi dahsyat. Contoh Musailamah Al-Kadzab. Zaman Nabi dia mengatakan bahawasanya dia adalah Nabi dan Rasul. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, Musailamah, Muhammad punya member sana, sahabat dia, pergi mereka kering, kasih tahu Muhammad, dia baca-baca, dia jampi, terus pergi dia naik air. Kau bacalah, pergi kita pun dah kering. Mari aku baca. Dia baca, terus jadi pergi tandus, pergi buta. Allah. Seorang sahabat dia sakit mata. Ada orang nyebut, Musailamah, sahabat Muhammad mata dia sakit tau. Terkeluar mata dia, perangkan sahabat. Nabi masukkan terus sembuh balik semula. Engkau kata engkau Nabi, buatlah ni kau sakit mata. Mari aku bacakan. Dia baca buta orang tu terus. Tu namanya ihana. Yang ada orang begitu tau. Yang ada orang minta maaf ya. Pantang budak demam ke apa. Mari bawa sini, Wak Haji baca. Sembuh. Masuk hospital budak tu. Esok dia pula bilang tau, nasib baik jumpa saya semalam. Kau tidak teruk ni lagi masuk ICU. Allah. Padahal pasal sebab engkau budak tu masuk hospital. Dia pula boleh bilang, nasib baik jumpa saya semalam. Kau tidak lagi parah lagi budak ni. Nasib baik, nasib tak baiklah jumpa kau. Tu ihana. Orang macam gini kau janganlah minta dia punya doa. Kalau engkau sakit kaki jumpa dia minta dia doa, besok tipuk tak boleh jalan. Allah. Kalau kau ni hari pakai tongkat, besok naik wheelchair. Sudah, ini orang namanya ihana. Tapi nanti dia rasa, nasib baik awak jumpa saya setakat naik wheelchair. Kau tidak kodong kaki awak. Alamak, dia rasa begitu pula. Tu penghinaan tau. Dia tak sedar tau. Dalam hati kita, pantang jauhkanlah, janganlah kau doakan aku lagi nanti makin teruk nanti agak jadi ya. Itu ihana ataupun taubih. Dan yang penghabisan ialah sihir. Tengok tukang sihir Firaun. Macam mana mereka buat. Betul-betul nampak macam ular yang banyak berlingkar-lingkar semuanya itu. Semua itu adalah sihir. Semua itu perkara-perkara luar biasa. Dan wali-wali mendapat luar biasa semua dari sisi Allah. Mereka tidak pernah minta nak ini. Yang ada orang kita perlu disebut di sini. Yang orang baca kitab-kitab seumpama ini, amal-amal tentu, masuk tarikat tentu dengan niat supaya dia nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Dia boleh dengar benda-benda yang orang lain tak boleh dengar. Dia boleh itu dan ni. Dan kerana kau hendak itu, kau dapat. Ketahui tuan-tuan sekalian ya, para wali-wali ini menjadi wali-wali macam mana tahu. Ibarat contoh pada wali-wali ini, ibarat orang masuk lomba lari. Dia masuk lomba lari bukan kerana nak piala tau. Bukan kerana nakkan medal. Bukan kerana nakkan nama juara lomba lari pun tau. Dia masuk lomba lari kerana apa? Dia cinta kepada penganjurnya. Dan mereka lari dan juang. Dan pada hakikatnya mereka dah lama melepasi garisan penamat yang orang lain biasa itu dah stop, tapi mereka terus proceed dengan amal, dengan takwa, proceed sampailah ke satu tahap apabila mereka sudah jauh di sana, maka pemandangannya lain, nampaknya lain, suasananya lain, dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Itu pun kalau orang bertanya, awak sudah sampai tahap mana? Padahal segala pingat dan piala dah terukir nama mereka. Gol. Tapi mereka tak pandang itu semua. Kalau orang tanya, awak sudah sampai tahap mana? Saya tahap mana? Garisan permulaan pun saya belum lewati lagi. Walhal dia dah, garisan penamat pun dia dah jauh lepas. Itu pada wali. Dia dapat dari Allah. Yang ada orang pula nakkan medal. Nakkan nampak itu, nakkan nampak ini. Apa engkau nak kau dapat. Tetapi apa yang kau dapat tak sama dengan apa yang mereka dapat. The actual karamah. Ibarat orang berlari, baru lari setengah kilo, 1 kilo, tiba-tiba orang dah sangkutkan medal. Suka dia. Pasal dia nak medal. Rupanya medal plastik lah. Dan baru lari 2 km. Orang sampai 20 km tau. Long distance tau. Dia baru lari 2 km. Kita tadi bilang. Dia dah nampak benda-benda yang aneh-aneh. Itu istidraj. Itu bukan karamah. Itu bukan pembukaan hijab. Bahkan itu hijab. Ibarat dia baru lari 2 km, penganjur pasangkan skrin depan mata dia, baru dia bilang, aku nampak ini.
Yang kau nampak tu bukan apa yang orang-orang yang that far distance nampak. Yang kau nampak ialah dinding sebetulnya. Yang kau nampak tu dinding, hijab sebetulnya. Yang kau nampak tu bukan pembukaan hijab tau. Yang kau dapat tu hijab. Sebab itu minta maaf tuan-tuan sekalian dia. Saya lagi suka kalau orang jumpa sama kita. Ustaz, saya dulu tak sembahyang, tak puasa. Macam mana nak taubat, Ustaz? Macam mana nak kira qadaknya, fidyahnya? Aku lagi suka orang gitu. Daripada orang jumpa sama kita bual-bual. Semalam ketika saya duduk, tiba-tiba Habib Noh menjelma depan saya. Wahai anakku, amboi. Saya benci orang begitu tahu. Nak nasihatkan macam mana orang ini? Saya pergi Makkah Habib Ali bilang sama saya begini-begini. Semangat kita bilang. Itu semua ibarat, selalu saya beri contoh ya. Dia tak tahu yang nama karamah tu macam mana, dia tak tahu istimewa macam mana. Kalau seorang jumpa sama kita, mengatakan kepada kita lah ya, saya ini adalah sudah sampai finalis, kalau tak juara pun, finalis bahagian sukan bina badan, peraduan bina badan, bodybuilder. Agak-agak badan dia macam mana agaknya tuan-tuan sekalian? Ketak-ketak lah. Walau 5 tahun yang lalu pun badan dia masih cantik. Walau dia dah pencen 10 tahun lalu pun badan dia masih ada, tandanya masih ada. Dia bilang, saya ini finalis bahagian bina badan. Aku tengok kurus, cengkung, melengkung. Agak-agak kita percaya tak? Dalam hati kita, kau tahu tak bina badan tu apa? Bukan bina tulang tau. Bina badan, bina otot. Dan kau tahu tak gold medal tu maknanya apa? Siapalah dah bohongkan kau. Kau kurus gini-gini, orang bilang kau juara bina badan. Itulah. Orang bilang saya nampak ini. Aku nak bilang kau wali, tak boleh sebab aku masih nampak kau punya cengkung dalam amalanmu. Aku masih nampak bongkok dalam takwamu. Aku nak bilang kau juara, tak boleh. Aku nak bilang kau pembohong, tak bagus pula. Kau kelirulah istilahnya. Kau keliru. Yang begini masuk dalam kategori nombor berapa? Yang kita bilang yang nombor 8 tadi yang kita bilang, yang plus 1. Itu apa tahu? Karamah pun bukan. Istidraj mungkin. Sihir pun dia tak ada mengamalkan sihir. Yang ke-8 ni tahu? Gila. Itu orang Melayu bilang gila isim. Gila isim tu gila nama. Nak nama, nak kedudukan, nak jadi wali. Jadi betul-betul dah. Orang gila kan nampak-nampak akan dia berbual. Kadang-kadang siapa dia nampak. Dia bual rancak. Ada tu yang dia nampak tau. Dia nampak. Ini kalau sampai dia pergi makam bagaimana dia nampak itu, nampak ini semua. Dalam kita kalau kau nak bilang tukang sihir, tak tahulah. Istidraj mungkinlah ya. Tapi besar kemungkinan kalau tak gila pun separuh gila. Kenapa kau tergila-gila nak nampak itu dan ini betul-betul Tuhan berikan kau. Mau hati-hati ya. Sebab itu disebut sini tentang hakikat karamah yang sebenarnya ya. Jangan sampai kita terpedaya ya. Adapun karamah-karamah yang timbul daripada awliya, hampir kesemuanya berlaku tanpa kehendak diri mereka sendiri. Semuanya Allah yang berikan secara spontan. Apabila suatu karamah lahir di mata orang ramai, mereka senantiasa mengingatkan orang-orang itu supaya tidak menyiar-nyiarkannya, untuk menyiar-sebarkannya kepada orang lain sehingga mereka meninggalkan dunia, yakni wafat. Kita sudah sebut tadi ya. Makin mereka cover, mereka makin tutup, makin mereka tutup. Makin mereka tutup. Itu wali. Jadi yang makin buka-buka tak masuk dalam kategori ini. Maka bukan wali lah tu. Paling-paling banyak aku boleh bilang kau apa? Angan-angan ataupun apa tahu? Gila. Habis cerita. Senang tak nak explain ya? Kalau orang bilang, saya nampak itu, nampak ini. Kita nak bilang apa? Gila aja, sudahlah, senanglah cerita. Tak payah. Oh ya, awak wali ya. Kita makin menjadi dia pulanya. Nak nafi-nafikan dia. Tak ada saya begini. Awak tak mengalami. Awak ingatkan saya bohong itu gini. Nak bikin apa? Dah dalam hati cakap tegak-tegak. Nanti dia pasal dia gila, dia boleh pukul kita. Tadi hanya kita yang nak sian ni, dah rosak otak dia lah. Betul lah, tak rosak tangan sampai cakap perkara-perkara yang aneh begitu. Begitu ya. Gila, senang cakapnya ya. Begitu tuan-tuan ya. Pernah juga sekali-sekala mereka menunjukkan sesuatu karamah kepada ramai dengan kehendaknya, iaitu setelah mendapat izin dari Allah Ta'ala. Kita cakapkan tadi ya. Dapat izin daripada Allah Ta'ala. Apabila mereka meyakini bahawa kepentingan melahirkan karamah itu adalah lebih utama daripada menyembunyikannya. Ada purpose. Contoh kita katakan Habib Hassan Syatiri tadi yang murid dia nak minta balik. Dia datang Singapura tahu ni, kalau kawan saya nonton dia pun tahu apa saya cakap ni daripada beliau. Habib Hassan datang Singapura. Sembahyang subuh di rumah Sagaf, rumah Habib Ali Ridha bin Abu Bakar Sagaf. Lepas sembahyang subuh, ada kawan saya ni hadir jemaah sama-sama.
Lepas sembahyang subuh, saya salam, Habib Hasan. Sampai giliran budak ni, Habib Hasan bilang, kau tunggu sekejap dia. Berdebor budak ni. Lepas itu Habib Hasan panggil Habib Hasan Al-Attas, Imam Masjid Ba'alawi, Singapura. Hasan, kau terjemahkan dengan budak ni. Engkau kalau bangun tidur pagi, handphone kau dah bunyi, snoozing lah kalau kita bilang. Bangkitlah terus. Snoozing. Selalu terlajak dah terbit matahari baru kau bangun. Dengar terus bangun. Selalu terlajak subuh. Tak bagus ini macam. Allah, dia punya kecuali sejak hari tu dah dia tak tinggal subuh. Allah. Itu namanya menunjukkan karamah tak kan? Menunjukkan karamah. Tapi ada manfaat tak dia tunjukkan karamah? Ada. Jadi bangga tak? Pada dia ni benda tak ada bangga lah. Agak kalau dia nak sembunyikan karamah, budak itu senantiasa bangun terlajak, mana lebih baik? Dia buka karamah dia dengan izin Allah Ta'ala dan ada purpose. Dan lebih baik dia menzahirkan daripada dia menyembunyikan. Dia bilang, Allah, Habib ni dah cakap aku terus tobat. Habib Hasan tegak-tegak tegur sama dia. Ada seorang, dia pergi ke luar negeri. Kita tak payah sebutlah apa dia buat dia ke luar negeri. Budak bujang. Balik besok saja, kawan dia bilang, ya fulan, Syekh Omar Al-Khatib, alim besar. Syekh Omar tu pernah ditawar jadi mufti Johor selepas Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Alim sangat. Ya. Dia nak dilantik jadi Qadi Hadramaut, dia enggan. Syekh Omar panggil kau menghadap. Alamak, berdebar dia. Begitu masuk Syekh Omar, ada tamu balik aja duduk menghadap Syekh Omar terus buka mulut. Kau tahu tak bahawa zina tu dosa besar? Kalau dia bilang kau berzina gitu, Syekh ni kena 80 rotan sebab menuduh orang berzina. Terus dia sebut, kau tahu tak bahawasanya zina tu dosa besar? Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan boleh kena hukum sebat dan begitu dan begini semua. Umur kau berapa? Umur aku sekian. Kenapa kau tak nak kahwin? Kahwin cepat. Budak ni fahamlah bahawa Syekh Omar dah dapat baca kegiatan dia di luar negeri itu. Allah. Itu subhanallah. Dan ini macam ada manfaat tak sebut karamahnya? Ada. Sebab itu mereka sebut. Diorang kita jangan istilahnya. Yang setengah orang tahu. Dia jumpa muka orang semua, dia nak baca je. Tengok muka orang, nampaknya ini macam ada masalah. Tak ada, anak tengah happy sekarang. Alamak, serkap jarang tu. Tapi kadang-kadang tepat pula. Kadang-kadang tepat. Nampaknya ini macam tadi malam ada mimpi tak baik je. Mana dia tahu? Nanti jangan tanyalah macam mana tahu. Alamak. Kadang-kadang dia serkap-serkap tau. Ana rasa inti dalam hati inti tengah bercara ini. Tak ada, ana tak bercara ini. Allah. Kadang-kadang orang itu aku layankan tau sengaja. Inti tahu pulanya ya, inti boleh baca. Inti jangan tak tahu anak. Alamak. Allah, susah, orang ini susah. Kadang-kadang kita macam layankan tau. Nanti kadang-kadang terus aku potong cakap, oh ya, nanti aku cerita lain, cerita buah duku ke, cerita buah cempedak ke. Jadi dia tak, istilahnya dia tak zahirkan perkara-perkara mengarut dia itu tidak menzahirkan. Jadi begitulah kita mengatakannya, setengah-setengah orang akan, kalau kepada wali-wali makin mereka menutup dan tutup karamah mereka. Ya. Syekh yang kamil. Ketahuilah duhai murid, bahawasanya syekh yang kamil itu ialah seorang syekh yang memberi faedah kepada muridnya dengan penuh himmahnya. Syekh kamil ini kita bilang syekh futuh. Dianya sempurna. Dia guide muridnya kamil, sempurna daripada syariatnya, tarikatnya, sampai lantaran kita berguru dengan dia, kita diberi futuh oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam pembukaan pengetahuan diberi oleh Allah Ta'ala. Ya. Dengan penuh himmahnya membimbing kita, mendidik kita. Ya. Dan juga dengan perbuatannya, dengan perkataannya. Kadang-kadang bimbing kita dengan cara menjauhkan kita. Kadang-kadang bimbing kita dengan cara mendekatkan kita. Kadang membimbing kita dengan diletakkan kita di satu tempat yang kita boleh dapat ujian semuanya itu. Ya. Dia memelihara murid itu masa murid itu berada di hadapan matanya dan di masa murid itu jauh daripadanya. Depan mata pun dijaga, dari jauh pun dijaga. Dari jauh pun jaga tau. Guru-guru kami di Hadramaut, saya di Batu Fahad. Kadang-kadang kita di sana, setengah-setengah kawan kita yang di Hadramaut pun datang. Aku cerita tentang Habib Umar, aku balik daripada Batu Fahad, aku ziarah Abu Zaki begini. Setengah cerita. Nanti bukan aku cerita dia cerita aku mengenai engkau. Bukan aku tahu dia buat begini kan, aku tahu begini kan, aku tahu. Allah, kita bilang aku dah kena scan dengan Habib. Aku tahu scan Allah. Dia pantau kita walau dari jauh. Dan dia bukan setakat macam tengok TV saja. Bukan kita tengok TV, live telecast. Live telecast pun kita tak boleh bikin apa, orang kena pukul pun kita tak boleh bantu. Kita tengok CCTV, orang kena pukul. Tapi mereka, they can adjust. They can correct kalau nampak benda-benda yang salah, mereka boleh perbetulkan.
Begitu mereka boleh nampak dari jauh. Contoh ya, Habib Abu Bakar Adni. Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran. Ini cerita lebih kurang 700-800 tahun yang lalu Hadramaut. Abahnya hantar dia pergi ke kota Aden. Aden tu daripada Tarim tak jauh lah. Kalau naik bas sekarang lebih kurang 16 jam dah sampai. Daripada Tarim nak pergi Aden 16 jam. Habib Abu Bakar Adni ini tengah mengajar murid dia baca kitab. Dia ngantuk, cikgu tersenggut. Cikgu suka baca buku, cikgu sudah tidur. Ni cikgu tertidur. Cikgu tertidur, dia tengah tertidur. Muridnya pula kebetulan terbuat silap. Tiba-tiba ketul batu jatuh atas kepala dia. Pop, dia tengok, ni guru aku lempar dari tadi. Dia di Aden, ibaratlah dia di Fatani, guru di Singapura. Guru lempar dekat Fatani boleh kena. Sampai begitu ya. Ini daripada guru aku ni, daripada guru aku. Daripada guru aku. Diorang dipantau oleh gurunya. Guru-gurunya ada karamah ya. Di hadapan mata ataupun daripada jauhnya. Jauhnya macam mana? Bukan hanya jauh jarak saja. Bukan jarak jauh, distance saja ya. Jarak waktu pun ya. Kadang-kadang dia orang zaman sekian, ada murid orang zaman sekian. Dia zaman sekian, dia tinggalkan nota untuk fulan-fulan yang lahir 300 tahun selepas dia. Imam Haddad ada. Menulis satu surat, berikan ini benda kepada fulan bin fulan. Orang tunggu selama 300 tahun. Betul-betul keluar that somebody yang disebutkan namanya. Imam Haddad. Dia guide people, bukan hanya jarak jauh saja, tapi jarak waktu yang jauh. Jarak waktu yang jauh pun mereka boleh guide. Dan jarak alam yang jauh daripada barzakh, mereka masih monitor kita, masih pantau kita, dan masih mendoakan kita, masih mengarahkan kita macam-macam. Guru-guru kita ni ya. Mereka orang-orang istimewa ya. Sekiranya sang murid itu berada jauh dari tempat di mana syekhnya berada, maka syekh itu akan memelihara murid tersebut menerusi isyarat-isyarat dari kalbunya dalam hal urusan apa saja yang dilakukan oleh si murid maupun yang ditinggalkannya. Yang dia buat, yang dia tak buat, tidak dapat alamat. Kadang-kadang bukan dia, orang lain mimpi. Aku mimpi guru engkau suruh pesankan kau begini-begini. Begitu. Kadang-kadang tuan punya diri dapat alamat. Begitu ya. Begitu. Tuan-tuan kalau dapat guru yang begini, untung tau. Kita from far, they guide us. From far, they guide us. We are very far. Tapi they guide us so close. So close. They can guide us macam-macam. Adapun perkara yang sangat membahayakan si murid ialah apabila hati syekhnya berubah dan tidak lagi memandang kepadanya. Dalam hal ini, jika dikumpulkan sekalian syekh-syekh yang lain dari timur dan barat untuk mengubah hati syekh kepada murid itu, nescaya tidak akan berhasil apa-apa pun, kecuali si murid itu sendiri yang harus berusaha untuk mengubah hati syekhnya dan mendapatkan keredaannya. Macam mana boleh terubah hati? Macam mana gurunya boleh berpaling hati daripada dia, tak berkenan dia? Kan kita dah bilang, yang nama guru kan sifatnya halim, pelembut, tidak pemarah, belapang dada. Macam mana pula syekh boleh nak ketepikan muridnya? Kalau kau tertengking dia sekalipun, dia tak marah. Kalau kau tak salam cium dia pun, dia tak marah. Kerana engkau menyinggung Rasulullah. Kau menyinggung akidah terhadap Allah. Engkau bersekutu dengan orang-orang yang salah akidah. Hanya kerana perkara dunia. Engkau bermuka-muka dengan orang yang fahaman yang lain. Yang bukan daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Aku ajar engkau begini-begini, demi dunia engkau boleh terhege-hege dengan fulan itu dan ini semua. Takkah kau itu sebetulnya itu musuh? Sebetulnya. Umpamanya. Tak terima. Kiranya kau belot dalam agama. Yang boleh membuat hati syekh terpaling daripada kita, kalau kita belot dalam agama. Kita tersilap dengan dia pun tak apa-apa. Orang bilang kalau jumpa raja, jaga lisan. Kalau jumpa wali, jaga hati. Kalau lisan kau terkutuk dia pun, dia tak marah. Dia tak marah, tak apa semua. Kau tak terhormat dia. Sebab yang ada wali kan dia tak tahu. Yang ada syekh dia tak tahu. Tukang kebun dia syekh dia sebetulnya. Dia kan tak tahu. Kita sudah sebutkan. Jadi, Pak Abu, ni saya suruh bilang, ni sabit rumput. Ni betul-betul sikit. Ni pokok ni terimlah. Ya tuan. Padahal Pak Abu syekh sebetulnya.
Pak Abu Syekh dan tuan dia tu sebetulnya adalah di bawah pantauan. Itu dia tak marah. Itu daripada dia tak menjadi apa pun. Tapi kalau kau belot dalam agama, aku ajar kau sekian-sekian, aku bimbing kau sekian-sekian, tiba-tiba kau sekongkol dengan musuh Allah, kau berbaik dengan Wahabi umpamanya, Syekh tak boleh terima. Umpamanya, ya. Dia tak boleh terima. Kalau gitulah kita cari syekh satu dunia, sebab masing-masing ada. Sebagaimana kita tidak secara mudah boleh dapat syekh, begitu juga syekh tidak dengan mudah menerima murid. Yang dia tengok cocok dan sesuai dan sepatutnya, itulah yang diterima. Maka apabila dia dah berpaling pada kita satu dunia syekh-syekh lain, takkan boleh nak mengubah hatinya. Kecuali kita menghadap dia, mengaku depan dia, maka dia lega dengan kita, dia rela pada kita, barulah kita insya-Allah kembali selamat, ya. InsyaAllah kita akan sambung bacaan pada minggu hadapan, mencari syekh yang tulen, ya, mencari syekh yang tulen insyaAllah. Minggu depan hari Khamis insyaAllah masih ada. Tapi minggu depan maulid, malam ini maulid di rumah saya masih ada pun secara live jugalah, hanya berapa orang saja yang hadir. Minggu depan maulid yang live ada tapi bukan di rumah saya, di Shah Alam. Kawan-kawan KL, kawan-kawan Shah Alam pula minta bikin di sana. Pun bukan ramai orang, hanya berapa orang, 2-3 orang juga, tapi bikinnya di sana. Jadi dapatlah kita sambil kunjung ziarah, sambil buka live di sana juga. Mereka selalu bilang untung orang Batu Pahat. Alhamdulillah lah kita di sini, sama-sama. Mereka pun sana banyaklah juga kelas kuliah yang lain juga, ya. Cuma kita pun sambil berziarah, berkunjung. InsyaAllah kita jumpa tuan-tuan sekalian pada minggu hadapan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.